Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Muhammad Amirul Mukminin bin Muhammad Razi, pelajar tahun 2 SEM 1 Fakulti Kejuruteraan Awam dan Alam Bina. Video kali ini akan menunjukkan tentang tanah yang berada di kawasan saya. Okey, saya tinggal di Kampung Penggalan Berangan, Marang, Terengganu. Okey, jadi sebagaimana kita tahu, kawasan ataupun di Terengganu ini, khususnya Marang, adalah kawasan yang sentiasa terkena kesan daripada musim tengkujuh. Okey, jadi video pada kali ini diambil setelah hujan baru sahaja berhenti. Jadi untuk bentuk muka bumi di kawasan saya ini adalah sangat strategik, ataupun bentuk muka bumi ini adalah sesuai untuk penanaman pelbagai pokok-pokok yang boleh dipasarkan secara komersial. Contoh duku, rambutan, durian dan seterusnya, pisang dan lain-lain lagi. Okey, jadi bentuk muka bumi ini kita tahu bahawa ia berada di kawasan pedalaman dan merupakan kawasan yang mungkin agak berbukit. Untuk kerja-kerja menggali ini, saya akan mengambil sampel tanah ini sebagai bukti untuk kajian karakteristik mengenai tanah-tanah di kawasan saya. Okey, ini adalah contoh tanah yang terdapat di kawasan saya. Saya akan mengambil secara optimum lah untuk sampel kajian kali ini. Tidak begitu banyak, tidak begitu sedikit, tapi cukup untuk setakat menguji untuk menunjukkan kriteria tanah tersebut. Setelah proses menggali untuk mendapatkan dua jenis sampel tanah yang terdapat di kawasan saya ini, saya juga melakukan proses penapisan ataupun membuang sampah-sampah yang terdapat di kedua-dua tanah ini. Tanah yang pertama adalah tanah loamy soil, yang di mana ia adalah tanah asalan yang terdapat di kawasan saya ini sebelum berlakunya proses penambakan dan sebagainya. Tanah yang kedua adalah tanah yang berlaku setelah tanah ini ditambak untuk tujuan perumahan dan sebagainya. Jadi saya akan teruskan dengan persamaan bagi kedua-dua tanah ini adalah, jadi ia agak lembut dan juga ringan. Jadi persamaannya dengan tanah lom adalah dia juga sangat ringan dan juga lembut. Okey. Jadi untuk yang seterusnya, saya akan teruskan kepada perbezaan antara kedua-dua jenis tanah ini. Ini apa yang kita dapat lihat pada mata kasar, tanah lom ini kelihatan agak gelap, dan juga tanah silty ini ataupun tanah endapan ini kita lihat ia berwarna coklat kekuningan. Okey, itu adalah perbezaan dari segi warna. Manakala perbezaan dari segi rasa, sudut rasa, kita akan lihat dia lebih kesal ataupun tidak begitu kenyal. Okey, kerana ia susah untuk dibentuk mengikut apa yang kita kehendaki, dan dia mudah untuk terurai kepada partikel-partikelnya. Okey, jadi untuk perbezaan pada silty soil ini, tanah endapan ini, kekenyalan dia sangat tinggi kerana ia mudah dibentuk mengikut apa yang kita kehendaki. Jadi itu menunjukkan bahawa kekenyalan dia sangat tinggi berbanding dengan loamy soil. Di sini kita tengok bahawa silty soil ini mudah dibentuk dan juga mempunyai kelikatan ia yang sangat tinggi berbanding dengan loamy soil. Itu adalah ujian yang dapat kita tengok pada awalan sebelum kita mencampurkan ia dengan air. Seterusnya, sebagaimana yang kita tahu, pengujian ini hanya dilakukan bukan di makmal. Okey, jadi saya hanya menjalankan ujian yang setakat mampu menggunakan bahan-bahan yang ada di rumah. Jadi ujian seterusnya saya akan mencampurkan kedua-dua tanah ini dengan air, dan apa kriteria yang kita akan dapat lihat. Okey, yang pertama saya akan campurkan pada loamy soil. So kita tengok kat sini, dia punya kekenyalan itu agak kurang dan juga dia mudah untuk terurai kepada partikel-partikelnya semula, yang menyebabkan kekerasan iaitu agak kurang dan agak lemah. Okey, itu mungkin untuk kawasan perumahan ia tidak begitu sesuai untuk pembinaan struktur-struktur yang besar. Jadi itulah apa yang dikatakan dengan kriteria yang dapat dikaitkan dengan geoteknik. Okey, jadi untuk silty pula, tanah endapan di mana ia ditambak untuk tujuan pembinaan, kerana kita dapat lihat sendiri sifatnya. Okey, kekenyalannya, kekuatannya, dia punya kriteria untuk mengekalkan kepada bentuk asal dan juga bentuk yang diingini adalah sangat tinggi, dan itu menunjukkan kekenyalannya agak tinggi dan agak kuat berbanding dengan loamy soil. Jadi itulah apa yang dapat dikaitkan dengan geoteknik untuk pembinaan dalam kejuruteraan awam.
pada teorinya sendiri, apa yang telah saya dapatkan daripada research ataupun daripada pihak peladang sendiri. Contohnya tanah yang terdapat di kawasan saya ini, pada maklumat yang telah saya perolehi bahawa pH yang terdapat pada loamy soil ini ataupun tanah loam ini, apa yang dikatakan oleh peladang, ia mempunyai pH antara 6 hingga 7. Itu menunjukkan ia adalah alkali. Okey. Dan juga untuk silty soil ini, apa maklumat yang telah saya perolehi daripada peladang di kawasan ini, ia mempunyai pH antara 6 hingga 6.5, 6.5. Jadi itulah menunjukkan kedua-dua tanah ini adalah alkali, tetapi kealkalian bagi loamy soil ini lebih tinggi berbanding dengan silty soil ini. Jadi itu menunjukkan ia sangat berkait rapat dengan geoteknik untuk pembinaan, seperti struktur pembinaan supaya kekal selamat dan tidak mudah roboh. Itulah dia katakan dengan pH. Jadi seterusnya apa yang dapat dikaitkan adalah dengan kekuatan sebagaimana yang telah saya uji tadi melalui praktikal. Okey, loamy soil ini dikatakan kekuatannya lebih lemah berbanding dengan silty soil, iaitu tanah endapan. Jadi itulah tujuan ataupun kegunaan silty soil ini dalam proses penambakan, supaya mengekalkan kestabilan ataupun keselamatan struktur binaan itu sendiri. Jadi itu sahaja untuk ujian yang dapat saya lakukan tanpa dimakmal. Aplikasi dalam bidang geoteknik sangat penting dalam kehidupan kita, terutamanya dalam bidang kejuruteraan Allah. Okey, daripada kriteria yang kita tahu ataupun yang kita telah perolehi daripada kajian yang kita telah buat terhadap sampel tanah tadi, di sini kita juga dapat lihat teori ataupun kesan yang telah ditunjukkan pada struktur bangunan ataupun struktur binaan pada rumah itu sendiri apabila ia dibina di atas tanah yang berjenis loam, iaitu struktur yang saya dapat tunjukkan kat sini adalah struktur pagar. Okey, di sini terdapat keretakan ataupun kita panggil vertical crack yang telah berlaku pada struktur pagar ini yang dibina di atas tanah loam. Okey, ini menunjukkan bahawa tanah loam ini sedikit ataupun lebih lemah berbanding dengan tanah endapan, iaitu silty soil, di mana struktur yang lebih besar ataupun bangunan-bangunan yang lebih besar perlu direka bentuk supaya lebih stabil dan mempunyai penambahbaikan dari segi struktur tanah tersebut. Jadi ini hanyalah struktur pagar yang dikira tidak begitu besarlah struktur tu. Jadi apa yang kita nampak sini, struktur yang tidak begitu besar pun telah berlaku keretakan. Jadi bagaimana struktur besar yang lain untuk dibina di atas tanah loam? Okey, itulah perbezaan tanah loam dengan tanah endapan, di mana kita dapat lihat di sini tanah yang telah ditambung ataupun dikira tanah yang ditambung menggunakan silty soil untuk tujuan perumahan. Jadi seperti yang tidak ada masalah untuk apa-apa ataupun sebarang struktur dapat dibina dan kekal stabil dan tidak berlaku apa-apa keretakan seperti ini. Itulah perbezaan di mana struktur yang dibina di atas tanah loam dan dengan tanah silty soil, iaitu tanah endapan yang telah diubah sesuai oleh tuan rumah untuk tujuan pembinaan.